Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru selesai part pertama. Ni masuk part yang kedua lah. Seminggu dah. Ui, tak ada seminggu, tak ada kencing lah. Sembah bayar seminggu. Haram betul. Lama. Dah. Benda ni tadi kita ulas panjang pasal topik rezeki. Rezeki seseorang student tu ataupun seseorang Betul. insan lepasan SPM. Ada apa nak sambung? Okey. Aku sambung sikit lah pasal rezeki tu. Aku tak faham Salah juga. dah petang. Rezeki ya. Apa kau masuk rezeki ni dandan tau. Demai dah ha. Macam-macam tu jadi lupa sikit. Apa Fikri? Tadi yang sebut makcik-makcik kan? Makcik-makcik. Okey, aku nak tibai dua orang. Sebelum ni aku dah tibai dah kan. Topik lain. Tibai kali ni. Tapi jangan lama tau. Okey. 5 minit lah. Okey, tibai dekut kan. Lebih sikit. Apa sambung balik? Lebih tu tadi. Haram betul. Okay. Dapat dah tadi. Apa dia tadi? Sampai lari tajuk. Ni lari tajuk. Apa? Makcik yang ada yang setuju, ada yang suruh belajar, ada kata kalau hang tak belajar nanti hang tak ada masa depan. Kan? Kalau hang tak belajar nanti takut hang tak ada masa depan. Radical punya makcik tu kan, sampai boleh kata macam tu. Seolah-olah dia kata rezeki di tangan dia. Dan satu lagi dia kata untuk soal belajar tu buang masa kan. Tak ada rezeki tu hang buang masa, esok hang keluar esok ni jadi ni. Habis barah mak pak. Habis berah mak pak, betul hang duk angkut si buruk. Nauzubillah min zalik kan. Jadi hidup kita bukanlah kerana macam tadi. Macam sebelum ni kita dah cerita, kita ada hala 7, kita ada matlamat, tambah pula kita orang Islam. Kita perlu ada matlamat yang jelas, kita kena tengoklah, kita perlu belajar daripada pengalaman orang, tanya orang tua, adakah saya ni perlu belajar ataupun tak, ataupun bakat saya ni ataupun bakat tu pendam kita nak cungkir bagi kita lagi. Kita boleh gila asah lagi ni macam mana? Macam Fikri lagi kan. Fikri lagi dia sebab apa? Sebab dia memang dah jelas dah kan. Geram lah aku. Angkat lah ipui ke, angkat diri sendiri ke. Angkat diri sendiri, tak hidup mesin putar sendiri pula kan. Tapi nampak hang lah paling clear, tapi yang paling jelas. Kalau kata dari sebab yalah kami diorang belajar. Hang belajar dalam macam tadilah kita guna istilah belajar dalam pekerjaan. Cuma tak pengalaman. Cuma aku tak ada CJ lah. Itulah. CJ tapi tak apa, dah ada kepala, dah ada orang kata apa, clear depan mata kedai tu orang dah kata besar daripada CJ lah. Jadi tu je lah kot man. Dah lah. Sebenarnya kita lari sebenarnya tajuk yang kedua tu hala 7. Tapi mana bagi hang sini hala 7 student ni macam mana? Hala 7 lepasan SPM. Okey, hala 7 lepas SPM. Bagi aku tu dia lah. Aku nak kek lagi. Nak kek aku tak puas hati. Nak kek lagi sama juga macam tadi. Untuk ni kan, lepas SPM ni kan, apa hala 7 dia apa? Ya. Macam tadi aku habaq, hampa kena berguru lah. Berguru maksudnya kalau hang rasa tak mau sama belajar, hang tanya orang ni, orang yang tak sama belajar ni apa hang buat. Ataupun kadang-kadang dia ni sama belajar, sampai ada degree, sampai ada PhD, tapi dia kata kat anak dia tak suruh sama belajar. Hang sambung generasi pok ni. Teruskan bisnes pok ni. Bagus lah kan. Kalau hak seorang dah dia punya masa depan dia kira dah terjamin. Betul. Dan nampak clear, cantik. Pok aku kata aku tu, aku minta sama belajar, cantik lah. Cun lah kancing dengan pok dah. Teruskan bisnes pok dah, cantik lah, cun lah. Dan betul. Dia pun boleh tolong orang lain. Apa dah? Ada nak abang ke? Sebab matlamat hala 7 SPM macam Zul cakap tadi. Kita tanya orang ni, tanya orang tu kan. Sebab kalau kita lah contohlah kita nak buat keputusan pun kita kena ambil juga pendapat orang lain, betul. Betul. Kita punya kepala otak sendiri. Betul. Jadi kalau kita tak tanya orang yang ada pengalaman so kita kalau kita buat mandai-mandai sendiri, kita jadi macam caca marba ni. Betul. Sebab tu pentingnya kita minta pendapat orang lain ni. Betul. Sejuk tangan. Lagi satu, dalam kita buat keputusan ni, kita ambil pendapat orang, so kita boleh compare sama ada kita nak teruskan belajar ataupun kita terus cari kerjaya ataupun hold dulu ke macam mana. Betul tu. Sungguh-sungguh. Bagi aku kalau nak kerja, decide untuk kerja kan. Cuma tu lah, basic 1,200 lah.
kan. Apa dia? Kerja sebab basic 1,200 lah. Kan. SPM kan. Lepasan SPM. Tapi ikutlah benda tu balik pada rezeki lah kan. Allah kata hang tak sama belajar rezeki hang tiap-tiap bulan income 5,000. Income 5,000 lah. Tapi macam aku cakap, kalau boleh pergi lah. Kan, pergi lah sama belajar. Sebab tak payah nak face reality kehidupan ni awal-awal sangat. Hang akan penat dengan manusia. Hang bukan penat dengan ni. Hang tengok kerenah orang tu macam-macam. Betul, bukan semua orang tu sama. Bagi aku, macam contoh aku, dilema aku sebagai seorang peniaga. Macam Usahawan muda. keluarga aku peniaga. Berjaya kan. Doa-doa. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Amin. Doa aku Aziz. Ada benda yang kena lalui juga. Ada cabaran dia sendiri. Hang kena, macam aku, hang kena apa yang ni hang kena hadap lah. Kan? Satu pembelajaran lah tu. Pembelajaran ataupun proses kehidupan. Sebab kalau hang jadi student, hang ada masa lagi nak relax kan. Hidup kerana Allah. Allahu Akbar. Kalau hang rasa hang boleh hadap benda ni, alah manusia ni esok jumpa juga kat sana kan. Mati juga. Hadap juga. Kena hadap juga. Cuma bila hang masuk IPT ni, okay, hang stress kat situ lah. Hang balik hang jumpa kebanyakan lah kan. Hang balik hang jumpa kawan, hang jumpa family hang kan. Hilang stres. Cuma stres tu kat situ. Tapi kalau hang jumpa kehidupan yang reality lah. yang reality ni kepada meluah. Meluah ni perik sikit lah kan. Tu lah, kita bukan nak raja kan. Kita bukan nak sultan ke nak menteri ke kan. Betul. Bagi aku tu je lah kan. Dah 7 minit lah ni kan. Kita masuk pasal apa? Masalah IPT, masalah student. Okay, apa dia tu Adinda? Masalah student kan. Tadi aku ada bagi apa? Bagi apa? Tajuk. Kalau sebut masalah IPT ni apa dia kan. Aku bagi soalan dulu lah. Kan? Pasal baru-baru ni aku tengok satu ceramah Ustaz apa? Bukan Ustaz Wadi Anwar. Apa tak? Aku tak ingat nama Ustaz tu. Ustaz, muka saya kenal. Semayang tak kan macam mana? Dah. Tak apalah, baik kan. Tapi dia ada cerita pasal statistik masa COVID ni. Jumlah kematian bunuh diri. Banyak jugalah di Habaq tu. Boleh dikatakan 60% ataupun 60% tu adalah Melayu Islam. Bagi hampa sendiri lah, hampa sebagai student ni, hampa rasa ada tak lagi kalangan 60% tu adalah student? Bukanlah nak semua 60% tu student. Adakah ada persen dalam tu pelajar IPT sendiri yang decide untuk bunuh diri tu? Bagi aku lah, dalam kalangan 60% tu, kalau buat masa sekarang, ada kemungkinan. Sebab sekarang pun takat 2 semester pun takat dah tengok macam-macam kerenah kan. Yalah. Ada yang dah mengeluh, aku tak boleh lah apa semua. Yalah. Jadi macam tekanan lah untuk mereka kan. Tekanan dari segi apa? Yalah student kan. Student ni tekanan dia apa? Proses pembelajaran ke? Dari segi proses pembelajaran, lagi satu daripada lecturer-lecturer, kadang tu daripada student sendiri pun ada kan. Macam kita contoh situasi lah, kita buat kerja kumpulan, kita semua dah buat ni, lepas tu adalah seorang dua yang tak bagi kerjasama kan. Sekejap mula kita nak emosi pun semua, lepas tu sekejap budak tu emosi balik. Kita macam stress lah. Betul. Kadang daripada start pada situlah lagi adalah pihak yang bergaduh. Hang kata kat aku kata kat hang. Yalah. Kadang benda tu boleh jadilah tekanan. Tapi rasanya boleh bincang elok-elok kot kan. Betul. Tak payahlah sampai nak bunuh diri. Tu hang repot kan. Tapi macam hang Zul, hang macam mana? Hang jangan gelak. Tolong
Tolong. Kau ni pemurah dengan senyuman. Nak gelak pun tak mau gelak sama banyak. Apa dia? Macam tu lah soal bunuh diri tu. Mhm. Rasa dia sebab apa? Sebab akidah ke? Sebab iman tak kuat Allah ke? Ta'ala. Oh, ya. Allah Sebab Akbar. banyak komen negatif sebenarnya bila sebut bunuh diri ni. Tak jejak syurga lah, apalah. Betul-betul. Itulah kita kesian lah. Pertamanya kita sembang sikit lah pasal asas sebelum kita nak masuk. Ada ke tak budak IPT yang apa kemungkinan bunuh diri. Jadi sebelumnya apa dah. Jadi kita nak cerita keadaan Malaysia tu dia lah. Kemungkinan pelajar kita ni ataupun masyarakat kita ni tak dapat, walaupun negara Islam, tapi tak dapat pendedahan tentang keburukan dalam membunuh diri ataupun apa terdesak lagu mana pun kita jangan kita ambil orang kata apa Jalan mudah. jalan mudah. Suruhlah siapa-siapa bunuh ke apa ke kan. Kan? Sebab nak tengok betul dah nak bunuh diri waktu tu. Waktu tu baru kita tahu sebab apa bila bunuh diri ni menyusahkan orang lain. Bukan menyusah diri dia saja, menyusahkan orang lain. Dia bukan nak sembang pasal bunuh diri, tapi nak habaq kata bunuh diri ni kalau boleh fikir kan sebelum nak buat benda ni jangan duk orang kata apa terlampau ikut ke hati, terlampau ikut ke orang bunuh diri aku pun nak bunuh diri juga. Dia ada masalah sikit. Ish, aku rasa tension tu. Dia tak tengok lagi orang hak pernah ada hasrat nak bunuh diri tapi tak jadi sebab Dia ada semangat lagi untuk yes, hidup. tu sebab kemungkinan dia tengok adik dia sakit ke apa lubang apa jantung berlubang sebagainya, dia kena ada untuk keluarga dia. Jadi dia kena tengok kan, dia kena pertamanya nak hapuskan nak kurangkan sifat bunuh diri ni, bukan sifat lah, orang kata perasaan bunuh diri ni kena tengok orang yang lebih susah pada kita. Kena bersyukur dengan apa yang ada dan perlu cari orang kata apa, perlu cari solusi jalan keluar dia tu kan. Kita tu sebenarnya kita lari pada masalah bila bunuh diri. Dan akhirnya arwah kita tak teram, kita pergi kacau orang. Atas tu masalah juga tu. Kan? Dia macam ni lah. Kita sembang itu roh kufur. Roh kufur. Tapi bukan nak sembang pasal benda tu kan. Cuma kita nak sembang pasal masalah student di Malaysia ni. Apa masalah mereka kan. Tapi tu pun kalau nak urai banyak pun orang dah tak ada. Betul. Kan. Cuma Alhamdulillah. peringatan dia adalah buat dia berbalik kepada buat keputusan yang bijak sebagai manusia. Tu lah kan. Soalan kedua kan. Soalan kedua berkaitan dengan beberapa bulan lepas lah. Tahun ni kan. Ya. Ada satu aplikasi mendedahkan betul. mahasiswa ataupun pelajar-pelajar institusi pendidikan tinggi ni ada buat side income melalui apps Sugarbook. Betul. Tapi apps tu dah kena ban lah dekat Malaysia. Tapi still boleh boleh access dengan VPN. Okey. Bagi apa sendiri? Hantar kan? Tahu. Okey. VPN pula. Sugarbook ni kan. Hampa fikir sendiri macam mana pelajar-pelajar ni dia boleh terlintas nak buat benda-benda, bukanlah benda terkutuk ke apa, tapi benda tu income yang kita tak tahu lah daripada mana sumber dia kan. Hampa rasa macam mana? Adakah mereka ni tertekan ke, terdesak ke, betul. ataupun tak dapat dana. tak dapat bantuan kerajaan ke kan? Macam mana nak selesaikan benda ni? Sebab benda tu still boleh access. Bagi pendapat hampa. Siapa nak start dulu? Siapa nak start kalau ada bagi aku Okey, bismillah. Okey, bagi aku bila terjebaknya, bila depa ni orang kata apa, ada kemungkinan ataupun boleh terlibat dengan aktiviti maksiat ni dalam keadaan belajarnya, betul dia antara salah satunya bila orang kata apa, tersepitnya kehidupan dia, maksudnya dia orang kata apa, dia tak ada pilihan, terdesak. Jadi pesan untuk guru waktu belajar dululah kan, dia kata apa, kita ni walaupun biarpilah, walaupun sehina-hina mana, kita nak relate sikit dengan tadi bunuh diri tadi tu. Kita sehina-hina mana, kita ada jalan penyelesaian kan. Walaupun kita ni terlampau merintih, orang kata apa, terlampau terdesak, jangan sampai tahap bunuh diri ataupun melacurkan diri
biarlah kita ni orang kata apa, Biar orang yang kita ada susah sikit tak apa. ha, Janji kita tak buat benda-benda betul? Kita ada tak prinsip. elok tu. Kita ada prinsip dan maruah hidup. Kurang-kurangnya kita pergi minta sedekah. Kan pergi minta sedekah lah ni, ada japim, ada yapim, apa segala benda semua ada. Pergi je minta. Kan. Kalau tak bagi tak apa, habaq je kat saya. Ada pejabat zakat. Cari aku. Kalau tak dapat tak ni. Macam contoh aplikasi Sugarbook tu ataupun apalah Sugar Baby ke apa. Okey. Bila aku tengok, Mhm. aku sebagai bukan pelajar, Mhm. aku berfikir satu benda, macam mana pemikiran orang yang tak sambung belajar macam aku terhadap golongan-golongan mahasiswa. Bagi aku, kalau orang yang pandang benda ni lah, aku ingat yang tak sambung belajar je teruk. Orang yang sambung belajar pun teruk. Okey. Kan? Adakah benda tu masalah moral? Okey, aku tambah juga. Aku tibai juga. Balik moral. Aku nak balon juga. Sebab itulah aku sebut sebelum episod sebelum ni kan, bila kita macam tadi contoh ahli syukri tu tak dibekal, orang tu tak direzekikan untuk sambung belajar. Kan, jadi dia mungkin kemungkinan dulu dia teringin belajar, tapi alhamdulillah Allah rezekikan dia tak sambung belajar dan akhirnya dia berjaya. Dan apa tugas dia adalah membantu dia nampak, contoh dia nampak pelajar yang naif, daif, dia kena bantu. Dan Tak tu berkemampuan lah. tu adalah antara salah satu amar makruf nahi mungkar yang dia boleh bantu, dia boleh buat. Dan yalah, dan akhirnya mahasiswa ataupun mahasiswi ni dipandang tak macam dulu kan. Dulu mahasiswa pandang serong, pandang rendah, pandang serong, betul. Sebab tak adanya macam tadi yang kata, tak adanya moral, tak adanya akhlak, tak adanya, habis dah. Habis dah orang kata apa? Seorang maruah sebagai seorang pelajar. Sepatutnya Sepatutnya orang menuntut ilmu dia macam apa? Darjat dia macam orang tengok, oi, belajar dia ada betul. Itulah peredaran zaman dulu. Bukan main dulu orang pandang siapa sama belajar ni, orang kata apa, dahsyat lah kan. Orang kata dahsyat, ilmu dia bagus, dia mempunyai kriteria yang baik dalam diri dia. Tapi zaman law ni rosak. Dia rosak. Bukan nak kata semua kan, tapi ramai lah macam tu. Betul. Boleh jadi ya, dia tu seorang student daripada bersama, dia jual dadah, dia lepak dengan budak mamat. Tak boleh sebut mamat apa kan. Dia pengaruh rakan sebaya pun boleh jadi kok. Betul. Dan tu dia lah. Tu je lah kot. Aku ingat. Macam Han sendiri pun, Han pandang benda tu macam mana? Han sebagai pelajar politeknik kan, rasa sedih ke, rasa gembira ke kan? Sebab hang student ni, tiba-tiba katakanlah kawan hang datang tanya macam aku tanya, apa ni pun sambung belajar, tapi budak-budak sambung belajar ni yang buat benda ni. Memanglah ada orang setengah orang backup benda tu. Hampa tak tahu susah payah student ni. Orang luar pun susah payah ke. Ada orang kena bayar duit sewa rumah lah apa semua. Betul kok. Janganlah betul. Aku tanya ha. Han jangan betul ke apa ke. Han kena lawan. Kita Han kena bagi pendapat hang. okey. Bagi pendapat aku sendiri, benda tu rasa macam tak payahlah banyak lagi benda boleh buat. Boleh je berniaga kat asrama kan. Rasa kau nak buat Sugarbook tu tak payahlah kan. Buat malu diri sendiri, buat malu apa tempat pengajian tu sendiri. Tapi kalau ada orang cakap, alah kalau tak bagi tahu orang tak tahu pun. Dengar kan, kalau tak bagi tahu pun bukan orang tahu pun. Dia Tak boleh lah. lambat laun mesti tahu juga. Sepandai-pandai tupai melompat pun nanti jatuh. Dia macam Betul. Sekarang si Wala daripada Dia tu ke tanah jual kan. ya betul. Dia apa pun balik pada diri kita juga. Kita yang buat keputusan kan untuk buat Sugarbook tu. Tapi bagi saya, kalau student sendiri yang apa, orang yang sama belajar ni buat macam tu, lepas tu orang luar tengok, oi, budak student ni buat macam ni, teruk nampak. Kami yang tak buat pun rasa macam sedih lah, malu. Terguris. Sebab kerana ada golongan-golongan ni, kami pun dapat nama lah kan. Nama yang tak elok. Akibat nilai setitik rosak susu sebelah ngau. Bukan.
Satu kilang. Oi. Kilang susu rosak semua. Dia dapat redeem lah. Okey. Bagi hampa sendirilah, benda ni apa yang perlu diperbaiki? Kerajaan kena tambah insentif ke? Kena ajar pendidikan moral dekat universiti ke? Kan? Apa rasa macam mana? Yalah. Kan aku nak cakap banyak pun aku tak tahu kan. Hampalah kena urai kan. Oh, pulak macam tu. Oh no. Okey, aku petik lah sikit ayat Quran kan. Selalu kita dengar wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la La ta'awanu taqrabuz zina. wa la ta'awanu bil ismi wal udwan. Kan? Balik ayat tu. Ulang balik. Aku teringat ni lah. Okey. Jawab Zazat ni. Apa tadi? Aku sebut apa tadi? Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu bil ismi wal udwan. Okey, hendaklah kamu membantu dalam kebaikan dan janganlah kamu membantu dalam mengejar perkara kemungkaran. Okey, masalah tadi kan. Apa tanggungjawab daripada Tanggungjawab masing-masing. okey. Yalah, pertamanya daripada macam tadi tentu kerajaan tu memang patutlah depa kena pandang benda ni lebih serius. Kan hari tu dah keluar nama universiti UiTM paling ke bawah. Tapi tak apa sebab UiTM paling bawah. Maksudnya paling sikit lah benda tu berlaku. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan UiTM lepas ni tak ada kosong terus benda tu. Dan juga masalah daripada jati diri seorang student tu sama ada betul ke dia ataupun dia memang seronok benda tu. Dia kemungkinan dia ekonomi dia okey. Kan? Tapi dia saja nak try. Macam best dalam datang ni. Kan? Tengok ada kadang tu dia bukan tak senang. Dia saja sebab dia seronok main benda tu. Betul. Darah panas. Darah panas lah, darah muda, darah betul. apa dah. Dan akhirnya tiada. Jadi benda tu orang kata apa bercanggah dalam soal kehidupan seorang manusia daripada seorang sebagai seorang yang beragama Islam, seorang Muslim. Sebab kita ni bukanlah haiwan. Kan haiwan ni ataupun haiwan ni untuk apa senang-senang dijual beli macam tu. Yes, dan kita juga bukan persis student luar negara kemungkinan ada terjadi benda ni kan. Sebab kemungkinan masyarakat dia kan dengan keadaan negaranya yang pandang inting lah, pandang tak ada apa lah, biasalah nak cari rezeki gitu. Macam alah tak apa dah biasa kot kan. Kita ni dia bercanggah lah sikit. Dari segi adat dia bercanggah, agama pun dia bercanggah. Ya betul. Kira macam tu lah. Bagi aku ada lagi ke? Dia berbalik pada orang tu sendiri lah. Dia nak buat macam mana kan. Apa solusi ataupun peranan orang sekeliling. Bila nampak kawan susah, janganlah pentingkan diri sendiri. Tolong lah kan. Kadang rezeki tu kita tak tahu. Allah tu bagi lebih kan. Lebih bantu lah kan. Kawan tak makan, tanya hang dah makan belum, bagi makan. Kadang-kadang mereka buat dalam keadaan terdesak. Kadang-kadang mereka buat dalam keadaan yang tidak ada ilmu kan. Buat macam contoh apps Sugar Book apa semua tu. Mereka buat sebab satu mungkin terdesak lah kan. Kalau macam tadi Zul cakap lebih kepada bukan sebab dia tak mampu, tapi sebab dia nak berseronok. Ada lagi satu soalan lah berkaitan seronok tu. Seronok. Seronok. Benda tiga bukan? Ada satu benda yang masalah sosial pelajar-pelajar. Kadang tengok depa ni bagus time sekolah, tapi bila pergi ke dia macam kejutan budaya, culture shock. Saya tak nak buat kerja dengan lelaki lah, saya jaga batas. Hang tunggu Zat. Hilang tudung atas kepala. Datang masuk Zuk kan? Masuk pak. Masuk pak kan, minum kecil setan. Bagi hampa sini apa masalah dia? Masalah tekanan hidup ke atau
Apa Aku banyak tadi ni kena bagi tu. Apa yang aku nampak lah, benda ni macam mana Zul sebagai orang yang berpengalaman? Tak ada. Berpengalaman. Tak ada lah. Saja ni. Agak-agak lah. Cakap lah. okay. Bagi hang sendiri. Bagi aku, kalau jadi macam tu, kalau nak kata tekanan tu, dia punya peratus tu kurang lah daripada pengaruh rakan sebaya. Sebab yang akan ajak dia pun kawan-kawan dia yang ada pengalaman benda-benda tak elok tu juga. Dia macam, yalah daripada dulu dia seorang yang pelajar yang bagus, dengar cakap mak ayah, kan, pakai tudung, labuh lagi. Tapi bila dah bercampur dekat luar ni negara bukan tu, kita nak attack. Attack spesifik jantina ke apa. Tidak lah. Cuma Dulu kat kepiah kan tak kena kepiah. macam dia pakai kepiah. pakai serban, tiba-tiba hilang serban. Kan? Macam Haulah tadi tak habis lagi Tak kisahlah sama ada lelaki ke perempuan ke. Tapi kalau dia punya secara semula jadinya dia bagus, dia didik cara elok. Tapi bila dia pergi kat, tak kisah luar negara ke dalam negara ke, bila dia duduk seorang-seorang bercampur dengan orang yang salah, Kira berbalik pada jati diri lah. dia punya jati diri tu sebenarnya dia sendiri yang kena kuatkan. Yang jatuhkan jati diri dia sendiri pun dia juga. Orang lain tu kira macam hasutan-hasutan lah kan. Biasalah cabaran hidup tu ya. Kan. Tapi tu apa pun kita juga kena buat keputusan. Okay. Okay Zul. Ready? Pasal ni lah. Pasal masalah social sugar book dah habis dah balau. Jangan buka banyak kan. Benda tu pun dah kena ban lah. Macam mana? Hang jumpa benda ni banyak. Macam sebelum ni kita sembang pasal LGBT. Kan? Boleh check episod ketiga. Pelangi Sonsang. Kan? Boleh tengok bagi net sikit view. Macam hang housemate hang terlibat dengan masalah sosial kan. Okay. Hang selalu cerita masalah gay kan. Okay. Tak apa. Okay. This is your time, brother. Okay. Aku ingat aku habaq lah mana yang aku ingat. Okay, betul lah apa yang habaq tadi berkaitan dengan jati diri, masalah. Apa sebab tadi yang ni? Soalan yang ni? Masalah sosial. Masalah sosial. Okey. Masalah sosial ni daripada bila tak adanya kekuatan jati diri, iman dan takwa pada diri dia sendiri, jadi lagu tu lah. Kan? Kadang-kadang depa ni orang tu dia ni suci. Yang contoh hang suci. Kan? Hang ada masalah. Aku ada masalah dengan aku. Contoh. Kan? Pi mana-mana kita hang terlanggak kereta aku. Jadi bersama hang aku kerja luar, aku dah habis belajar apa tak tahulah sama ada, tapi aku orang yang berada. Kan? Dan aku orang berada dan hang tak tahu apa benda, hang takut disebabkan tadi aksiden tu jadi. Jadi aku minta ganti rugi. Lepas tu Denny pun dia katalah hang nak ada solution, boleh hang nak benda ni settle, boleh, tapi hang kena ikut cara aku. Daripada budak tu Benda tu jadi dalam kalangan ni Ada. Yes, mahasiswa. Tu yang ada dalam rumah hang. Kemungkinan jugalah besar jugalah. Kemungkinan besar. Dia haru biru jugalah kan. Jadi apa lagi tadi Fokus sosial lah. Jangan bawa pergi jauh. Okay. Pasal sosial. Sosial lah. Nak abang kata lagi wawasan 2020 ni bukanlah menuju ke arah daripada zaman 2000. Aku ambil daripada 2014. Waktu aku daripada tingkatan 1, sebab aku mula giat daripada 2014 hingga 2021. Sekarang ni paling rancak 2018 hingga ke 2021 ni memang dahsyat masalah sosial remaja daripada luar universiti, dan akhirnya dia boleh pengaruh dan budak-budak dalam universiti. Kan? Dan dia ajaklah budak ni jadi tak tentu halau. Dan masalah jati diri, masalah iman daripada budak tu lah. Tak ada keistiqamahan dia dalam pendirian untuk meneruskan dengan perkara baik dia tu. Jadi inilah punca masalah. Dia kena hampa sepatutnya, orang kata apa,
hang dia sebagai dia sendiri, hang kena ada, orang kata apa, ada sifat bertanggungjawab ke atas diri hang. Kena jaga kesucian diri hang, kena jaga suci arwah agama hang, mak pak hang. Kena ingat tu lah kan, untuk mengelakkan benda tu terjadi. Dan aku lupa dah, hang lagi ada apa-apa lagi ke? Lagi aku tak ada dah kot kan. Kalau nak ulas banyak ni sekejap lagi jadi part 3 pula. Itulah dah lah kot. Cukup lah kan. Betul, aku serius. Aku banyak benda nak abang, tapi aku banyak lupa. Tapi tak apa, kurang-kurang mungkin ada hikmah. Okey lah, masa pun mencemburui kita. Jadi jealous kita, tak apa lah Kan. Cuma apa yang kita boleh ambil kat sini adalah balik pada jati diri kita sendiri, perbetulkan jati diri, kuatkan iman. Sambung belajar tu tak ada masalah, cuma jangan jadi kacau lupakan kulit. Jangan kita kena sedar yang kita pun start daripada bawah, kita pun daripada tanah kan. Cuma ingat yang tu je kan. Tak pandai tak apa adik kan. Yang mana nak sambung belajar tapi result tak berapa cemerlang, tak apa. Benda tu bukan dekat situ. Betul kan. Aku tak cemerlang. Itu ada kat luar sana. Cuma kita yang kena cari, kena usaha. Usaha je yang terbaik. Kita jangan sekali putus asa apa dah. Kalau penat jangan surrender. Betul. Ambil masa, relax. Lepas tu teruskan balik. Jangan sekali-sekali kita surrender. Tu je. Tulis. Benda tu bagi aku, benda tu takkan habis kan. Hidup ni satu pembelajaran juga. Jangan pernah penat, sebab ada je budak best aku yang bukannya pandai pun, budak kelas belakang, tapi dia ada semangat nak sambung belajar, dia akan dapat. Cuma bezanya cepat terlambat lah. Allah tu dia tak pernah tipu. Rezeki tu ada kan. Hang kaya bila, hang miskin bila, hang pandai gedak, tak apa, benda tu datang lambat. Kalau tak dapatkan hang, mungkin dapatkan anak hang esok. Pelan-pelan kaya. Okeylah. Aku cakap banyak pun tak guna agak kan. Kita tutup lah kan. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.